Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Jadi kita harap semuanya dalam keadaan sihat. Semua ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Hari ini kita akan belajar mengenai sirah nabawi. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk unit 1, janji setia penduduk Yathrib. Mari Ustaz ceritakan, apakah itu Yathrib? Yathrib ini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya adalah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka pula menyembah berhala. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, kaum Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraidah. Okey, kat sini ingat adik. Ingat, kat sini kita ada 3 puak Yahudi yang dinyatakan, iaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Kalau ada ujian ataupun kuis, sila ingatlah nama puak-puak ni. Selain daripada itu, puak yang ada adalah puak Aus dan Khazraj. Ni kaum Aus dan Khazraj. Namun begitu, mereka ini sering bersengketa dan berperang. Samalah macam dekat Mekah, kan? Okey, tapi yang paling tak best adalah bila kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Okey, apabila macam ni, diorang ni selalu ugut pada kaum-kaum yang lain yang nanti dinyatakan, kalau nanti datang Nabi akhir zaman, kami akan cincang korang semua. Sebab masa tu Nabi akhir zaman adalah daripada kaum Yahudi. Itu masalahnya. Jadi disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Kemudian pada tahun yang ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji mahu menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Maka perjanjian Aqabah yang pertama ini berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Apa yang mereka janji dengan Rasulullah ni? Sabar dulu, kita dengar cerita dia. Okey. 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka ini. Okey, apakah perjanjiannya? Kita tengok kat sebelah ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Ini semua amalan-amalan orang jahiliah,
orang Arab jahiliah zaman dulu. Jadi bila dia orang dapat anak perempuan, dia orang malu. Jadi akhirnya dia orang bunuh anak perempuan dia orang ni. Zalim kan? Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Fitnah ni kabar-kabar angin lah. Kalau zaman sekarang fitnah ni dekat Facebook, dekat WhatsApp, macam-macam kabar-kabar angin tu kan. Sebab tu sampai kerajaan pun buat satu channel sebenarnya. Sebab apa? Tak nak bagi orang ramai percaya kabar-kabar angin, fitnah yang tidak benar. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Rasulullah dia tak lupa. Dia tetap mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka ini untuk mengajar ajaran Islam ke Yathrib. Jadi kat sana diorang tambah lagi cikgu untuk ajar agama Islam, ajak lagi lebih ramai orang untuk memeluk Islam. Ini mengenai perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian ini berlaku pada tahun depannya. Bila musim haji yang depan tu, mereka datang semula dan jumpa dengan Rasulullah bersama rombongan yang lebih besar. Mari kita saksikan peristiwa ini. Baik, perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah, sama ada ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Memang masa ni orang kafir jahat betul lah, pasal mereka masih berkuasa di Mekah. Jadi diorang mempunyai kuasa yang banyak. Jadi zaman dulu siapa kuat dia memerintah, siapa yang lemah dia akan dipijak-pijak. Nombor 5, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Baik, kalau adik-adik nak tahu, perjanjian Aqabah ini merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Sebab selepas itu Yathrib telah dikenali dengan nama Madinah. Macam tu. Okay. Begitulah adik-adik perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah yang kedua. Ustaz harap adik-adik dapat menjawab ataupun hafal perjanjian-perjanjian yang ada dan juga jumlah berapa ramai mereka yang mengikuti rombongan-rombongan bertemu Rasulullah pada pertemuan pertama dan kedua, iaitu dalam perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Kenapa dinamakan perjanjian Aqabah? Sebab tempat di mana mereka buat perjanjian tu namanya Aqabah. Macam tu.
Okey adik-adik, sampai sini dahulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain kali dalam kelas Ustaz Faizal. Jumpa lagi. Ma'assalamah.